Gombak Setia. Speaker, soalan nombor 23. Terima kasih Gombak Setia. Tuan Speaker, izinkan saya menjawab bersekali dengan soalan nombor 62, 142, 157 dan 209. Pusat Wanita Berdaya merupakan penjenamaan semula kepada Pusat Komuniti Wanita iaitu PKW yang telah diwujudkan sejak tahun 2009 di 8 buah DUN di Selangor. Pada awal pengujudannya, penubuhan PWB ini adalah diselaraskan oleh Seksyen Sektoral Unit Pancang Ekonomi Negeri UPEN melalui Jawatan Kuasa Tetap Hal Ehwal Wanita Selangor. Pusat Wanita Berdaya atau PWB ini beroperasi secara community base atau berasaskan komuniti setempat. Oleh yang demikian, tidak timbul isu wanita marhain kerana hasrat kerajaan negeri adalah untuk memberdaya dan membangunkan semua lapisan dan peringkat wanita sama ada di bandar maupun di luar bandar, berkerjaya ataupun tidak berkerjaya, sama ada suri rumah juga, agar mereka mendapat ilmu serta kemahiran yang dapat membantu kelangsungan hidup mereka dan keluarga. Sehingga Oktober 2014, daripada jumlah keseluruhan 56 DUN, sebanyak 44 PWB telah ditubuhkan, manakala baki 12 DUN lagi masih dalam tindakan mengenal pasti kesesuaian lokasi penubuhan PWB dan permohonan oleh DUN yang berkaitan. Pada ketika ini, PWB sedia ada telah dibekalkan dengan peralatan dari kerajaan negeri dengan peruntukan sejumlah RM15,000 di setiap DUN, sama ada peralatan untuk bidang memasak ataupun jahitan. Walau bagaimanapun, bagi PWB yang aktif, kerajaan negeri telah memberikan peruntukan tambahan sejumlah RM10,000 lagi bagi pembelian pertambahan peralatan. PWB juga diselia oleh seorang penyelia yang bertindak sebagai penggerak kepada pertubuhan tersebut. Pada awalnya, penyelia PWB tersebut tidak dijanjikan apa-apa bayaran allowance. Tetapi atas dasar keprihatinan kerajaan negeri Selangor, maka para penyelia tersebut diberi sagu hati berbentuk allowance bermula daripada Jun 2012 sehingga Mac 2013 melalui peruntukan Geran Selangorku di bawah MBI. Selepas tempoh tersebut, tiada lagi apa-apa sagu hati atau bayaran yang dijanjikan. Tiada juga peruntukan khusus untuk program-program PWB di setiap DUN. Walau bagaimanapun, peruntukan disediakan mengikut keperluan permohonan oleh pihak PWB melalui kertas kerja untuk kelulusan pengurusi Jawatan Kuasa Tetap Hal Ehwal Wanita dan Keluarga juga boleh memohon daripada ADUN di kawasan masing-masing. PWB juga telah mengadakan pelbagai program sejak 2009 sehingga kini. Program-program yang telah dilaksanakan adalah berbentuk berstruktur dan tidak berstruktur. Ini bagi memenuhi permintaan wanita setempat. Antara program berstruktur yang telah dilaksanakan adalah program kesihatan, program pengurusan keuangan, program aplikasi ICT dan program kepimpinan. Sementara program tidak berstruktur adalah bengkel masakan, bengkel kraft tangan dan bengkel jahitan. Antara PWB yang boleh dijadikan contoh yang baik atau ikon untuk PWB yang lain ialah PWB Sungai Air Tawar yang yang menghasilkan kraft tangan tudung saji hiasan, selat kelang dengan cookies, si jangkang jahitan dan juga tempahan kuih untuk ibu tunggal, morit jahitan seperti tudung dan baju taska, Lembah Jaya mi kuning. Kajian terperinci sedang dilaksanakan untuk penambahbaikan penstrukturan PWB yang mana insya-Allah dalam 2015 akan datang. Penambahbaikan ini dijangka akan meliputi semua aspek termasuk kebajikan para penyelia PWB tersebut. Berkenaan kriteria dan KPI yang perlu ada untuk seorang menjadi penyelia PWB, ia juga sedang di peringkat kajian dan bergantung kepada kelulusan MMKN. Sri Andalas.
adakah tak dalam 6 bulan sampai 1 tahun ni PWD ini kerja ke tak kerja? Ada. Sebab pegawai-pegawai berkenaan dengannya sampai sekarang tidak dibayar. So is it functioning? Ada. Terima kasih Andalas, Tuan Speaker. Sepanjang selepas tiada allowance diberikan kepada para penyelip PWB ini, tetapi oleh kerana wanita-wanita dan juga penyelip-penyelip PWB ini sangat committed dengan kerjaya mereka, dengan tugas-tugas mereka, mereka melaksanakan program-program di PWB masing-masing, dan mereka boleh mendapatkan bantuan ataupun peruntukan tersebut yang saya sebutkan tadi melalui jawatan kuasa wanita, hal ehwal wanita, dan juga boleh mendapatkan peruntukan melalui DUN. Soalan tambahan. Pak Yahya Jaras. Terima kasih for speaker. Saya agak terkeliru dengan jawapan Exco tadi. Jawapan cantik. Soalan saya mudah. Apakah lantikan di semua 50 DUN ini selesai atau tidak? Okay, terima kasih Pak Yahya Jaras, Tuan Speaker. Untuk kali ini, setelah selesai pelantikan dan juga setelah tiada lagi allowance diberikan kepada penyelia-penyelia, dan kita sedang memohon untuk PWB ini diteruskan. Jadi buat masa kini penyelia-penyelia yang masih lagi berkhidmat, ianya sebenarnya dalam keadaan pos. Maknanya kita belum lagi memberikan komitmen daripada kerajaan negeri untuk melantik mereka, dan insya-Allah apabila kertas cadangan PWB ini diterima oleh MMKN, maka kita akan melantik penyelia-penyelia ini di setiap DUN, yang mana ianya akan dipilih sendiri oleh adun-adun. Soalan tambahan. Itu 3. Tuan Speaker dan juga Exco, saya sebenarnya pun agak keliru dengan jawapan yang diberi oleh Exco. Sebab bekas Exco, selaku bekas Exco, saya merasakan bahawa lantikan yang dinyatakan itu sewajarnya dibuat selepas Exco ataupun pentadbiran baru diambil alih, memandangkan ada satu kertas kelulusan oleh MMKN pada bulan April yang lepas telah pun meluluskan pada dasarnya pelantikan penyelia-penyelia. Hanya menunggu masa pelantik memberi nama dan dilantik secara sah saja. Jadi apakah, soalan saya, apakah pihak Exco serius untuk menjadikan lantikan penyelia ini sebagai pelantikan sah sebagaimana pelantikan ketua-ketua kampung, ataupun akan ada perubahan dalam corak pentadbiran Pusat Wanita Berdaya ini? Terima kasih. Terima kasih Batu 3. Sebenarnya kertas cadangan ataupun kertas MMKN yang telah pun dibentangkan di dalam oleh Exco yang sebelum ini masih belum ada kelulusan. Jadi kita sedang memperbaiki untuk kita mendapatkan kelulusan daripada MMKN. Soalan tambahan, saya rasa pihak Exco keliru. Di sudut pelantikan dah diluluskan, tinggal lagi nama-nama penyelia belum dinamakan. Itu saja. Terima kasih. Yang tu penjelasan Batu 3. Soalan tambahan, Sri Andalas. Okey, saya ingat Exco kena jawab terus terang ya, sebab penilai-penilai ini yang saya tahu di dalam DUN-DUN sudah ada, sudah dinamakan, sudah pun bertugas untuk beberapa bulan, sudah pun dibayar untuk beberapa bulan. Lepas tu terus menerus sampai 6 bulan ke berapa bulan, 8 months ke, tidak ada kegiatan apa pun dengan PWE ini di dalam. Soalannya, adakah tidak penilai-penilai ini akan diteruskan, atau dia ada tanggungan pembayaran kepada mereka bulanan, ataupun kita ada program baru yang akan dibuat dalam tahun hadapan yang akan datang?
Terima kasih Andalas. Maknanya soalan Andalas jelas bahawa kita insyaAllah akan ada program baru di bawah PWB yang mana kita akan melantik semula penyelia-penyelia, bukan bermakna semula, tetapi adun-adun perlu melantik penyelia masing-masing. Jadi sekiranya penyelia sedia ada, masih boleh berkebolehan dan masih ingin diteruskan pelantikan mereka, maka boleh dilantik semula. Jadi bermakna pada 2015 insya-Allah kita akan melaksanakan perstrukturan baru untuk PWB dan pelantikan baru terhadap penyelia-penyelia PWB. Soalan tambah.